各位姐妹们平安，我们又再一次在网上见面。在这个多灾多难的时代，多少人伤心、流泪、痛苦、孤单。但是让我告诉你，有一位神，他关心着你，他的名字叫耶稣。我们来唱这首诗歌，有希望。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita berjumpa lagi di online ini. Di dalam dunia zaman yang begitu banyak kesusahan, sengsara, penderitaan, bencana, berapa banyak orang sedih, menangis, dan merasa kesepian. Tapi biarlah saya ingatkan kepada saudara bahwa ada satu Allah, Dia memperhatikan saudara. Namanya adalah Yesus. Mari kita nyanyi sebuah puji-pujian, ada harapan di dalam Yesus. Jangan putus asa saat hadapi tantangan, karena dalam Yesus selalu ada harapan. Jangan bimbang dan gelisah, hanya tetaplah percaya, karena dalam Yesus selalu ada harapan. Ada harapan, ada harapan, ada harapan di dalam Yesus. Ada harapan, ada harapan, ada harapan di dalam Dia. Jangan putus asa saat hadapi tantangan, karena dalam Yesus selalu ada harapan. Jangan bimbang dan gelisah, hanya tetaplah percaya, karena dalam Yesus selalu ada harapan.
saat hadapi tantangan, karena dalam Yesus selalu ada harapan. Jangan bimbang dan gelisah, hanya tetaplah percaya, karena dalam Yesus selalu ada harapan. Karena dalam Yesus selalu ada harapan. Karena dalam Yesus selalu ada harapan.我们一同来看马可福音第1章29节到45节. Mari kita bersama-sama membaca Injil Markus pasal yang pertama, ayat 29 sampai ayat 45. Mandarin. 马可福音第1章第29节，他们一出会堂，就同着雅各、约翰进了西门和安德烈的家。西门的岳母正害热病躺着，就有人告诉耶稣，耶稣近前拉着他的手，扶他起来，热就退了。他就服侍他们。天晚日落的时候，有人带着一切害病的和被鬼附的来到耶稣跟前，合城的人都聚集在门前。耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼，不许鬼说话，因为鬼认识他。次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。西门和他的同伴追了他去，遇见了，就对他说，众人都找你。耶稣对他们说，我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。于是在加利利全地进了会堂，传道赶鬼。有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说，你若肯，必能叫我洁净了。耶稣动了慈心，就伸手摸他，说，我肯，你洁净了吧。大麻风即时离开他，他就洁净了。耶稣远远地祝福他，就打发他走，对他说，你要谨慎，什么话都不可告诉人，只要去把身体给祭司查看，又因为你洁净了，献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。那人出去，倒说出许多的话，把这件事传扬开了，叫耶稣以后不得再明明的进城，只好在外边旷野地方，人从各处都救了他来。Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 45. Sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Yesus datang dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon berbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu.
Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara karena mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku datang." Lalu pergilah Ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan mempersembahkan untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dengan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Mari kita masuk ke dalam doa. 天父上帝，我们感谢你把这一段很重要的信息赐下给我们，求你帮助我们能够明白你的话语。Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk masuk ke dalam kebenaran-Mu, mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. 自从人类的始祖亚当夏娃犯罪，这个地就受咒诅，自然界也改变，人的身体更不用说，因为罪有生老病死就跟着来。所以主耶稣来到世界，他同情可怜世界上的人，为人们医治了不少他们的疾病。刚才我们所念的经文给我们看见，耶稣基督来到彼得的家，因为有人告诉他彼得的岳母生病，所以呢，彼得这个我们看见彼得蒙召跟随耶稣的时候呢，他是已经成家了，他有了家室。那主耶稣医治病人的方式是不固定的，他用各种的方式。那么在这里他怎么样医治这个彼得的岳母呢？第31节圣经说，耶稣就拉着彼得岳母的手扶他起来。耶稣并没有说，一句话都没有说只是扶他拉着他的手扶他起来。那样子圣经说怎么样呢？他就起来了，他就好了。原来是在第34节说他这个彼得的岳母躺下，他没有力他没有力。但是耶稣基督虽然没有说话，他用一个很亲切的、很关怀、有怜悯的手来扶持他，那么他就得着医治。在巴勒斯坦有3种的热病，第一个热病呢，就是叫做 Malta fever。Malta fever 呢，这个病症是什么呢？就是一个人得到了这个 Malta fever， 很虚弱、贫血、消瘦。那么这个病呢，可以延续到好几个月，严重的会死亡。
那么第二种的热病呢，就是间歇性的这个热病，间歇就是有时候热有时候不热，这样啊，间歇性的热病啊，这个情形有一点像场热病。那么第三种热病呢，就是疟疾 malaria 啊 malaria。这疟疾我们知道是在这个沼泽的地方就很多疟疾，沼泽的地方很多疟疾。那么在约旦河的入口，它流向加利利海的出口的那一片的地方呢，就是沼泽的地带，就是疟疾的蚊子繁殖的地带。那么在加百农跟这个提比利亚，就是加利利，就是疟疾很多的地方。那么我们不知道这个彼得的岳母生的热病是哪一种的，但是圣经给我们看见说，耶稣的医治是很彻底的。这个人家犯了热病好了的时候，总是还是会怎么样，身体软软的，会还很弱，是吗？但是我们看见耶稣基督在这里给他的医治是彻底性的这个医治，所以圣经说他治好了之后呢，他就马上起来就服侍他们。服侍谁呢？服侍耶稣跟耶稣的门徒。所以呢，他是这个彼得的岳母，存着很感恩很喜乐的心，很感恩的心服侍耶稣以及他的门徒。Saudara sekalian, sejak nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dan tanah bumi terkutuk, maka alam semesta juga terjadi banyak perubahan. Cuaca berubah, tubuh manusia nggak usah ngomong lagi ya, karena dosa manusia lahir di dalam dunia, lahir menjadi tua, sakit dan mati. Yesus datang ke dalam dunia. Dia simpatik, dia kasihan kepada manusia yang di dalam dunia. Dia menginjil, tetapi dia juga menyembuhkan banyak sekali orang sakit. Di sini kita melihat ayat 29 sampai ayat 31, Yesus diberitahukan bahwa ibu mertua Petrus, ya murid Yesus nih, ibu mertua Petrus dia sakit panas, ya sampai nggak bisa duduk, dia berbaring. Nah, saudara sekalian, jadi kita tahu bahwa waktu Petrus dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Tuhan, dia sudah berkeluarga. Nah, cara Yesus menyembuhkan orang sakit, dia memakai berbagai cara. Ya. Nah, di sini kita melihat di dalam ayat 31 bagaimana dia menyembuhkan mertua Simon Petrus. Di sini dikatakan bahwa Yesus pergi ke tempat rumah perempuan itu, rumah Simon Petrus, dan sambil memegang tangannya, Yesus memegang tangan ibu mertua Simon Petrus, ya, memegang tangannya, lalu dikatakan, lalu membangunkan dia, ya, pegang tangan, dibangunin begitu, ya. Dan firman Tuhan Alkitab berkata, lalu lenyaplah demam itu. Nah, saudara sekalian, di Palestina ada 3 macam sakit demam, sakit panas. Yang satu sakit panas ada namanya ya, Molta, penyakit panas Molta. Nah, itu gejalanya apa? Gejalanya dia lemas, nggak kuat, ya, kurang darah, kurus. Nah, ini penyakit ini kalau yang panjang bisa berbulan-bulan dan bahkan kalau parah ya bisa mati. Yang kedua, penyakit panas seperti tifus begitu. Ntar panas, ntar enggak, ntar naik lagi begitu. Dan yang ketiga, penyakit panas dikarenakan malaria. Nah, kita tahu malaria itu paling itu ya, nyamuk malaria senang sekali di tempat-tempat rawa-rawa. Dan Kapernaum dan Tiberias itu tempat nyamuk malaria di sana banyak sekali itu karena tempat banyak rawa-rawa. Nah, kita tidak tahu mertua Petrus itu sakit panas jenis yang seperti apa, kita tidak tahu.
Yang kita tahu bahwa penyembuhan Tuhan Yesus begitu cepat dan begitu tuntas. Yesus nggak bicara, ya. Yesus cuma mendekatkan, ya, pegang tangannya lalu membangunkan, dia sembuh. Nah, kita tahu kalau orang udah sakit sampai udah nggak bisa bangun, berbaring, pasti lemes ya. Kita kalau sakit baru bayar sakit juga kan masih lemes begitu. Tapi ini luar biasa. Jadi seperti kayak orang nggak sakit begitu, sembuh, luar biasa. Nah, pasti hati mertuanya begitu bersyukur, begitu berterima kasih. Alkitab berkata langsung dia segera dia melayani mereka. Mereka itu siapa? Melayani Yesus dan murid-murid Yesus. Saya tidak tahu, mungkin disuguhin makanan, mungkin dibikinin dikasih makanan seperti itu ya, melayani mereka. 上帝给我们健康，我们怎么样使用我们的健康？我们健康之后，我们单单这个身体是为我们自己而用呢，还是我们也用我们的身体来服侍我们的主？ Saudara sekalian, Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat. Bagaimana kita memakai tubuh yang sehat ini? Kita pakai tubuh kekuatan kita hanya untuk diri kita saja, melakukan aktivitas pekerjaan kita, karier kita, studi kita, usaha kita, apakah itu saja? Adakah kita menyisihkan waktu juga memakai tubuh kita ini untuk melayani Tuhan seperti ibu mertua Petrus? Nah, setelah ibu mertua Petrus disembuhkan, orang-orang kan tahu, ya, zaman dulu tetangga-tetangga dekat tahu, sakit sembuh, langsung udah bisa melayani. Nah, kabar ini dari mulut ke mulut, ya, menyebar tuh, sehingga sampai pada di sini dikatakan di dalam ayat yang ke 32, ya, 32 sampai 34 dikatakan, menjelang malam sesudah matahari terbenam, ya, dibawalah kepada Yesus semua orang-orang yang menderita sakit. Kau tahu? Ya, itu dari mulut ke mulut, ya. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu rumah mertua Petrus, ya. Ada yang sakit macam-macam, ada yang juga kerasukan roh jahat. Nah, jadi Alkitab berkata Tuhan Yesus menyembuhkan banyak sekali orang di sana. Uh, 在第32节到34节给我们看见耶稣基督医治好了这个西门彼得的岳母之后呢，这个就一传一了，一传一，传十传百，所以到太阳下山的时候，在彼得的家的门前已经很多很多人了，带着各样的疾病有些呢是被鬼附的，耶稣都医治他们。有一个人呢，叫做 Oscar Wilde， 他写了一个很短的故事，是遇到故事啊。他说什么呢？他说有一天耶稣基督从一个很单纯的环境到一个很繁华的一个城市，那么他走到第一条街，他就看见有一个年轻人醉酒了，他就躺在这个窗口。这耶稣就问他说：“你这个年轻人啊，你为什么这样醉酒浪费你的灵魂呢？”那年轻人就说：“主啊，我原来是长大麻风的人，但是你已经医好了我，那我还能做什么呢？我就喝酒了。”后来耶稣又再走，他又看见另外一个年轻人跟着一个妓女。耶稣就说：“你为什么在淫乱中消磨你的灵魂呢？”年轻人就说：“主啊，我原来是瞎眼的，你医好了我，我还能做什么呢？”最后，耶稣基督在城市的中心看见一个老人
卷曲着身体在地上哭。耶稣说：“你为什么哭？”他说：“主啊，我原来已经死了，你使我复活了，除了哭以外，我还能做什么呢？”这是一个很可怕的这是一个喻道故事啊，一个喻道故事，但是很可怕，很可怕。什么可怕呢？你看，这些都是蒙恩的人，这个麻风得到医治的，瞎眼得到看见的，死了，耶稣叫他复活，都给他健康的身体，都已经得到医治。但是他们得到医治怎么样呢？他们滥用上帝给他们的恩典，他们滥用上帝给他们健康的身体，不珍惜神的怜悯，去追求了，去找妓女了，就躺在地上哭啊。弟兄姐妹，这个虽然是一个喻道故事，但是事实上，这岂不是许多人的写照吗？有许多蒙恩的人得到上帝的恩典，生病的得到医治，软弱的得到刚强，但是灵命呢并不复兴，灵性不长进，浪费时间，浪费神所给他的健康的身体。但是我们看见彼得的岳母他珍惜上帝的恩典，他充满感恩，他用他的侍奉来回馈耶稣基督的恩典和慈爱。当然主的慈爱是非常的浩大，无以回报，但是呢，报恩的心，报恩的行动是不能没有的，是不能没有的。Saudara sekalian, ada satu orang yang bernama Oscar Wilde. Dia menulis sebuah cerpen, cerita pendek. Ini cerita ya, perumpamaan. Tapi patut menimbulkan pikiran kita. Nah, cerita ini dikatakan pada satu hari Tuhan Yesus dari satu tempat yang tempat yang sederhana menuju ke kota yang ramai, ya, kota yang ramai. Nah, dia jalan, dia sampai di satu gang, dia melihat ada satu pemuda lagi mabuk-mabuk, lagi berbaring di depan jendela. Lalu Yesus tanya kepada dia, "Hei orang muda, kenapa kamu membuang waktu kamu untuk mabuk-mabukan ini?" Dia bilang, "Ya Tuhan, saya ini sebenarnya orang sakit kusta, tapi Tuhan udah sembuhkan saya. Jadi saya bisa berbuat apa?" Yang ngeri ya, udah sembuh mesti tanya, saya bisa berbuat apa? Lalu Yesus jalan sampai ke gang yang kedua. Dia melihat juga seorang pemuda lagi mengikuti pelacur, buntutin pelacur, ikut pelacur. Yesus tanya kepada dia, "Mengapa kamu melewati hari-harimu di dalam perzinahan itu?" Dia bilang, "Ya Tuhan, saya ini tadinya buta loh, dan Tuhan sudah menyembuhkan saya. Jadi apa yang saya bisa berbuat?" Terakhir yang ketiga, Yesus jalan lagi di tengah-tengah perkotaan itu. Yesus melihat seorang tua lagi membongkokkan badannya, ya, membongkokkan badannya. Dia lagi menangis. Yesus bilang, "Hei, kenapa kamu menangis?" Dia bilang, "Saya ini tadinya udah mati dan engkau membangkitkan saya." Ya, jadi saya bisa berbuat apa? Saudara, ini walaupun sebuah cerita tapi sangat mengerikan ya. Patut membuat kita berpikir. Bagaimana manusia menyalahgunakan berkat anugerah kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan, bukankah harus kayak ibu mertua Petrus? Dia nggak tanya, udah sembuh, bisa apa ya? Ya banyak, bisa kerja. Ya, bisa kerja, bisa jadi berkat buat orang.
ya kan? Nah, tapi orang-orang ini apa? Di dalam cerita perumpamaan itu, apa ya yang saya bisa berbuat? Jadi pakailah tubuh yang sudah dipulihkan, tubuh yang sudah sehat, yang sudah mati dibangkitkan, ya. Dia pesimis, nangis terus. Udah sehat kok nangis. Ya, udah hidup kok nangis. Kustanya udah sembuh, matanya udah dicelikan. Kok malah hidup di dalam keberdosaan. Saudara sekalian, bukankah di dunia ini juga ada orang-orang seperti itu, saudara? Sudah disembuhkan, fisiknya sudah sehat, tapi rohaninya nggak sehat. Rohaninya tidak ada kebangunan rohani. Tetapi kita lihat ibu mertua Petrus. Dia sembuh, dia langsung, karena luar biasa. Anugerah Tuhan begitu luar biasa, nggak lemes-lemesan lagi, dia langsung sehat begitu kayak orang nggak sakit. Dan dia pakai kesempatan momen itu untuk menyatakan rasa syukurnya, terima kasihnya, sukacitanya kepada Yesus dan murid-muridnya. 那么接下去我们又看见耶稣基督在第35节到39节，耶稣基督离开了众人，他清早的时候还没有开始工作以前还没有出去侍奉以前，他去到旷野祷告，记得吗？在前面的在前面第一章的前面，我们也看见耶稣基督在这个受洗之后，也不是到旷野吗？那么这个第35节。圣经说天未亮的时候，耶稣就起来到旷野祷告。我们看见神的儿子耶稣基督，他尚且早早起来付上代价天还没有亮的时候没有亮，大概4点多5点了他就起来祷告。亲爱的弟兄姐妹，你和我们祷告的生活如何？坦白说，我们呢，在很多时候，在有患难的时候，在有生病的时候，大难临头的时候，我们的祷告才是怎么样呢？很认真的，很迫切的。在平常的时候，我们祷告好像就很轻易，就不是很恳切的所以我们要求主帮助我们耶稣基督在天还没有亮的时候，他就到旷野地方，很安静的地方，他与神交通，他祷告。我相信他也把他的工作前面的道路都交在神的手中。那么他在旷野祷告的时候呢，36、37节给我们看见呢，他的门徒西门彼得和他的同伴就去找耶稣。见到了耶稣，这个西门就告诉耶稣，众人都在找你。这个众人找耶稣的是谁呢？找耶稣的就是刚才就是到彼得的家门口带了很多病人的，很多被鬼附的听见彼得的岳母被耶稣医治了，他们就去了到彼得的家，是吗？就是这些人要寻找耶稣。所以彼得说很多人找你耶稣说什么呢？耶稣说我们可以到别的地方去，我们也应该到邻近的乡村。为什么呢？耶稣说因为我来到世界就是为了这个。什么意思？就是说耶稣降世为人不是单单在一个地方传天国的福音，他要在那个时候在各个地方在大城市，在小乡村圣经说他的足迹遍满了犹太全地遍满了犹太全，他传天国的福音，所以不是单单在加百农。所以因此39节给我们看见说，于是呢他就带着这些门徒在加利利全地，不是站在一个地方，在加利利全地，他进到会堂，就是犹太人这个犹太人聚会的地方，敬拜的地方，
他进到了会堂做什么呢？到会堂一定是读圣经，一定是教导，一定是传福音，一定是带他们查考圣经啊。进到加利利的全地，在会堂里面，许多的会堂传道、赶鬼、释放那些被魔鬼所捆绑、所压迫的人。Ayat 35 sampai 39 kita melihat Yesus Kristus bangun pagi-pagi sekali, ya, masih gelap sekali. Ayat 35, pagi-pagi benar, waktu masih gelap. Ya, jam 5-an, jam 4, jam 5, Yesus sudah bangun. Yesus pergi ke padang gurun. Yesus pergi ke padang gurun, Yesus mau berdoa. Saudara sekalian, kita melihat anak Allah, oknum yang kedua dari Allah yang Tritunggal. Dia datang ke dunia, hidup sebagai manusia, dia membayar harga. Pagi-pagi dia sudah bangun, ya, dia pergi ke padang gurun, dia berdoa. Saya percaya dia berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, menyerahkan pelayanan hari tersebut, menyerahkan pelayanan ke depannya, ya, supaya diberikan kekuatan, ya, dia bersekutu dengan Allah Bapa. Yesus, anak Allah. Saya takut, saya khawatir kita manusia yang penuh dengan kelemahan, kita seringkali, saudara, doa kita asal-asalan saja, kita memakai waktu sedikit dan sangat sedikit untuk berdoa. Kecuali ada masalah datang, kendala datang, ada bahaya, ada sakit, doa kita baru bagaimana? Sungguh-sungguh, ya. Kita benar-benar kita berdoa. Tapi hari-hari biasa seringkali, saudara, kita kurang tekun, ya. Kurang tekun dan kurang sungguh-sungguh. Kita minta Tuhan tolong kita, selalu mengingatkan kita, Roh Kudus, ya, membantu kita, selalu mendorong kita untuk berdoa. Nah, saudara, di waktu Yesus berdoa di padang gurun, gak lama datang Petrus, ya, Simon Petrus dan teman-temannya datang mencari Yesus dan beritahu kepada Tuhan Yesus, Rabi, banyak orang datang mencari engkau. Siapa mereka datang? Yaitu yang orang-orang yang datang ke rumah Petrus, ya, bawa orang sakitnya, orang narsuk setan, karena dengar mama mertua Petrus sudah disembuhkan, mereka datang juga kan, bawa orang sakitnya dan Yesus sudah sembuhkan. Nah, orang-orang ini datang cari Tuhan Yesus ke rumah Petrus, tapi Yesus sudah pergi ke padang gurun, maka Petrus cari Yesus. Nah, beritahu ada orang ini nih datang cari Rabi nih. Yesus berkata apa? Yesus berkata, ayo kita pergi ke tempat lain. Ya, kita pergi ke tempat lain karena apa? Karena aku datang ke dalam dunia justru untuk hal seperti ini. Ya, untuk hal seperti ini. Bukan hanya untuk di mana? Bukan hanya untuk di Kapernaum saja. Ya. Maka Yesus bilang sama Petrus sama murid-muridnya, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, ya, kampung-kampung, kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena aku datang ke dalam dunia justru untuk ini, ya, untuk membawakan berita kerajaan sorga di mana-mana saja, bukan stay di satu tempat, ya. Maka ayat 39 dikatakan lalu Yesus pergi ke seluruh, bukan ke sebagian tempat, ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah, bukan satu rumah ibadah saja, di rumah-rumah ibadah, ya, mengabarkan Injil, memberitakan Injil, dan juga mengusir setan. Nah, saudara, jadi pelayanan utama Tuhan Yesus ada menginjil, supaya manusia mendapat pengampunan dosa, bertobat, terima Yesus, dapat hidup yang kekal. Tetapi Yesus juga tidak tutup mata melihat orang yang sakit, melihat orang yang dirasuk setan, yang
yang dikerjain oleh roh-roh jahat, Yesus pun tidak tutup mata. Ya, Yesus pun membebaskan mereka dari tekanan-tekanan, ya, dari siksaan-siksaan iblis. Kita bersyukur. Nah, lanjut kita melihat setelah Yesus berdoa selesai di padang gurun, rupanya padang gurun itu juga adalah bukit ya. Maka di dalam Injil Matius, ingat Injil sinoptik ya, Injil sinoptik. Di sana dikatakan Matius 8 ayat 1 dikatakan setelah Yesus turun dari bukit. Jadi padang gurun itu juga adalah merupakan bukit. 耶稣基督医好了这个许多的病人之后呢，他到旷野祷告，祷告了以后呢，他就下山。这个马可福音是说有一个长大麻风的人来求耶稣，第40节。但是在马太对观福音记得吗？符类福音对观福音，在马太福音第8章第1节说，当耶稣下山的时候，所以这个旷野是在一个山坡上。他下山的时候呢，就有一个长大麻风的人来求耶稣。又有一个病人大麻风，大麻风的人这个大麻风这个病是很可怕的，很可怕。这个是这个是属于什么呢？这个大麻风的细菌病菌能够破坏人的神经，也毁坏人的这个器官，毁坏人的相貌。这个病菌会辐射，使人的身体的这个肉腐烂，它是慢慢的吃掉人的这个肉也咬人家的神经慢慢的人你这个指头就腐烂，它就烂掉，就掉下来的。这个鼻子也是会烂到鼻子都没有了，剩下一个空而已那么到最后呢，会伤到脑，人就会死了据说呢，平均年数，这个得到麻风病的人能够维持9年，但是一般来说是在20到30年，它的期限20到30年，它平均呢，据说是9年。那么呢，在这个几年的时间里面，人的身体就一直被这个细菌麻风病菌辐射。所以呢，这个得到麻风病的人呢，现在是要隔离的，但是从前也是。所以不是现在我们有这个病毒才要隔离，在耶稣的时代，甚至在旧约的时代，上帝的律法里面有定规，人家得到这个麻风病的人要隔离，不能够跟常人住在一起，也要离开你的家人免得你的家人受到传染，要有这个隔离。那么这个犯病的人如果走在路上，他远远的看见有人，这个病人麻风病的人要喊叫什么呢？不接近，就是说你不要靠近我你不要靠近我。如果他不说呢，好让经过人呢，虽然没有摩擦，虽然没有接触，但是人家你走过的时候，人家看见你是麻风病的人，你会给人家用舌头打的用舌头打。所以这麻风病的人身体心灵都很痛苦身体很痛苦，当然受苦了，这个肉烂了这样。那么还有呢，你不跟家人在一起人家也怕你，人家也看不起你，很肮脏很臭了等等了，所以身体心灵都非常很痛苦。Di dalam ayat 40 sampai ayat 45 dikatakan setelah Yesus turun dari bukit dia habis berdoa di padang gurun, ada satu orang penyakit kusta datang minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Minta pertolongan kepada Tuhan Yesus.
Karena dia sakit kusta. Saudara, sakit kusta ini sangat sangat mengerikan, menakutkan ya. Jadi ini kumannya itu ya. Kumannya itu bisa menggigit daging manusia, lama-lama bisa jadi busuk, dan syarafnya juga bisa syaraf dan juga organ-organ tubuh ya bisa digrogotin ya, digrogotin. Nah, lama-lama itu badan nih daging lama-lama jadi lembek-lembek, busuk-busuk. Nah, tangannya juga sampai busuk, jerigennya bisa copot 1, copot 2, hidung juga ya. Nanti tinggal hidungnya aja lubang begitu. Ya. Nah, lama-lama itu naik ke otak, mati itu orang. Ya. Jadi orang-orang kayak begini mesti ada social distancing, Saudara. Nah, kita nih baru-baru kenal social distancing itu waktu dalam 2-3 tahun kita baru kenal ya, Saudara ya. Baru dengar ada istilah-istilah begini. Ya kan? Takut nepak kan? COVID ya. Wabah itu. Zaman Tuhan Yesus, bahkan waktu zaman perjanjian lama sebelum Yesus menjelma menjadi manusia, itu sudah ada di dalam hukum Musa. Tuhan sudah menetapkan orang-orang yang penyakit ini harus ada social distancing. Dia nggak boleh tinggal di rumah, Saudara. Ya, betapa fisiknya udah menderita. Ya, ditambah lagi nggak boleh sama keluarga sendiri, udah menderita. Dan lagi juga orang-orang juga takut. Ya, juga menghina, kotor lah, bau lah, nanti takut nepak lah. Jadi itu sangat sangat sengsara sekali. Fisik sakit, ya hati juga sakit, ya, sedih. Dan orang-orang seperti ini kalau jalan di jalan, dia jauh-jauh udah mesti berteriak. Ya, najis begitu. Jadi bilang dirinya najis begitu, ya. Tidak tahir, najis. Supaya apa? Supaya orang jangan deket-deket dia begitu. Kalau dia nggak berteriak, ternyata orang lihat di pinggirnya, lihat dia begitu, kok diam aja, Saudara, dia bisa ditimpukin sama batu. 在中古时代的欧洲，假如有人犯了麻风病的人啊，这个祭司呢就要穿着他祭司的衣服拿着十字架把那个人带到礼拜堂，举行什么呢？举行埋葬的仪式。就是说他被当作是死了不再被人纪念那么在这里我们看见这个麻风病的人呢，他来到耶稣的面前求耶稣。那个人怎么能够来到耶稣面前呢？这个麻风病的人刚才不是说吗？他要喊叫，不可以，他也不可以接近人，他也告诉人你们也不要接近我。但是他怎么能够来到耶稣面前？我们不知道。可是肯定他一定是很勇敢的，他也是花了很多的思想，排除许多的困难终于来到耶稣的面前，这是不容易的，不容易。他就是要争取来到耶稣的面前，因为他相信耶稣有能力医治他所以这个人很谦卑，也很自量。他来到耶稣的面前，第14节说他跪下，然后他就来拜耶稣，他拜中国人就想跪就拜嘛就跪然后拜，就是跪呢，他就跪在耶稣面前，他就表示尊耶稣为主。他既然是主，你就要敬拜他。然后他就开口，他就求耶稣来医治他。谦卑，他自量，他知道今天有些人虽然有需要，但是呢他并没有把他的膝盖给耶稣，不肯跪下，不肯敬拜，心中傲慢，但是又想得到上帝的福分。但是这个人呢是非常谦卑。Saudara sekalian, pada abad pertengahan di Eropa ya, jikalau ada orang sakit kusta, itu imam, dia akan pakai jubah imam, ya, dia akan bawa salib, lalu dia bawa orang yang sakit kusta, dibawa ke gereja, diadakan upacara pemakaman. Bukan dikubur hidup-hidup ya, tapi mengadakan upacara pemakaman. Artinya orang ini udah nggak diingat lagi begitu.
dianggap mati. Maka saudara, kasihan sekali ya, sengsara ini, makanya udah tubuhnya fisik sakit, menderita, dan batinnya juga menderita, saudara. Tapi di sini, di dalam pasal 1 Markus ayat 40 dikatakan orang kusta ini, dia datang ke hadapan Tuhan Yesus. Ya, dia datang ke hadapan Tuhan Yesus, seorang yang sakit kusta, ya, datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Saudara, bagaimana bisa ya? Kan dia nggak boleh dekat-dekat orang. Dia nggak boleh dekat orang, dan dia juga kasih tahu orang jangan dekat-dekat saya, dengan dia berteriak, saudara. Tapi ini kita tidak tahu. Yang pasti dia ada keberanian, saudara. Dia ada keberanian dan dia ada keyakinan, dia tahu Yesus bisa. Maka bagaimanapun susahnya, ya, dia menggumulin, pokoknya dia cari berbagai cara supaya dia bisa menemui Yesus. Nah, saudara, dia punya keyakinan, ya, keyakinan, keberanian, dia beriman, saudara, dia datang, dan dia juga rendah hati ini, dia tahu diri, dia datang di hadapan Tuhan, dan dia apa? Dikatakan dia berlutut, udah berlutut apa? Di hadapan Tuhan Yesus. Saudara, kalau di dalam bahasa Indonesia juga dikatakan berlutut, ya. Berlutut pasti itu juga apa artinya? Bukan jongkok, ya. Berlutut itu menyembah, saudara. Berlutut menyembah. Berlutut itu apa? Dia menghormati Tuhan, ya. Dia mentuhankan, mentuhankan Yesus. Berlutut. Dan kemudian baru dia minta, ya. Dia minta kepada Tuhan. Dia bilang apa? Dia minta, tolong minta disembuhkan. Dia bilang apa? 他说什么呢？这个人就对耶稣说：“你若肯，必能叫我洁净。”他的终点是什么呢？他的终点，我知道你能够，但是不知道你肯不肯啊？不知道你肯不肯？为什么这样子呢？因为他觉得他不配，呀，我这样卑微，呀，我配吗？得到他的恩典？我知道他是能够的，啊，他有这个能力，但是不晓得他肯吗？他肯吗？啊，所以他说你若肯。Saudara, orang ini datang kepada Tuhan, dia berlutut, dia menyembah Tuhan, lalu dia bilang apa? Dia bilang apa? Jika, ya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan. Jadi saudara, artinya apa? Dia yakin Yesus bisa. Kalau engkau mau, masalah mau apa enggak? Kalau engkau mau, engkau bisa. Saudara, ini luar biasa loh, saudara. Ya, dia begitu mati-matian, ya, saudara, dia nggak takut ditimpukin orang, karena dia yakin Yesus bisa. Cuman nih dia nggak tahu nih, mau apa enggak? Kenapa, saudara? Karena dia merasakan dia nggak layak, ya, dia nggak layak. Saya begini hina, saya gini sakit, saya gini kotor, ya. Saya nggak tahu nih, ya. Tapi kalau engkau mau, engkau sih bisa loh. Apa jawab Yesus, saudara? Kan dia tanya, kalau engkau mau. Yesus bilang, aku mau. Ya. Kawan Yesus说，你若肯，便能叫我洁净。Yesus马上说，我肯啊，我肯。Kalau engkau mau, langsung Yesus bilang, aku mau. Aku mau. 然后耶稣怎么样呢？第41节，耶稣说我肯，然后怎么样呢？他说我肯，你洁净了吧？我肯，你洁净了吧？在第41节啊，你若肯，必能叫我洁净。耶稣动了慈心，耶稣很受感动啊，很受感动，他很有信心，他相信耶稣可以的，但是就不知道你肯不肯。我肯啊，耶稣心受到感动，耶稣也可怜他，动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧。” Saudara, Yesus tersentuh ya dengan ngomongan orang ini dan juga dengan prihatin dengan keadaan dia. Ya. Kalau engkau mau, Yesus langsung jawab. Dia bilang apa? Dia mengulurkan tangannya, menjamah dia dan berkata, "Aku mau. Aku mau." Ya. Jadilah engkau tahir. Ya, jadilah engkau tahir. Sembuhlah engkau， sembuhlah engkau。所以刚才不是说吗？耶稣医治人的病，
各种各样啊。医治这个彼得的岳母就扶他，手拉着他就扶他，但是这个呢，耶稣就摸他，耶稣有说回应他，我肯，你接近了吧。Ya, tadi saya sudah bilang bahwa Yesus menyembuhkan orang caranya berbeda-beda. Dia menyembuhkan mertuanya Petrus, dia nggak ngomong. Dia hanya apa? Memegang tangannya dan dia membangunkan dia. Udah, langsung sembuh. Tapi untuk orang yang kusta ini, Yesus apa? Yesus mengulurkan tangannya, dipegang. Ya. Yesus tergerak hatinya, ya. Hatinya tersentuh, tergerak, dengar ngomongannya, lihat keadaannya prihatin, kasihan, ya. Udah tergerak bagaimana? Lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Menjamah. 这麻风病的人你不可以摸啊，你靠近都不要啊，人家是吗？但是耶稣摸他，为什么耶稣摸他呢？耶稣可以不摸，讲一句话不是就好了吗？甚至可以不必好像医治彼得的岳母啊，要扶他起来，不必说一句就可以了，是吗？这样肮脏的，但是耶稣摸他，耶稣摸他，为什么呢？不知道这个人病了多久，离开家人多久，在社会上也被人藐视，心中的孤独寂寞，是吗？所以耶稣不但是伸手摸他的身体，耶稣也是触摸了他孤单的心灵。耶稣不但医治他的这个麻风，耶稣也医治他心灵的创伤，心灵的创伤。当耶稣这样说的时候，他马上就得到接近，他身体得到接近，他的心灵的创伤也得到了医治，得到了医治。Saudara sekalian, waktu orang ini berkata, jikalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan. Yesus bagaimana? Yesus tergerak hatinya, dia berbelas kasihan, mengulurkan tangannya, menjamah dia, bilang, aku mau, tahirlah kamu, sembuhlah kamu. Saudara, kenapa mau dipegang? Orang sakit kusta jangan bilang dipegang, liwat di pinggirnya aja kita nggak mau, dan orang itu juga tahu diri kan, jauh-jauh harusnya ya jauh-jauh ini ya najis nih, najis, supaya jangan deket-deket saya nih, tahu diri dia juga. Tetapi Yesus pegang. Kenapa? Yesus boleh nggak pegang kok. Ya, Yesus menyembuhkan mertuanya Petrus, dia pegang, dia bangunin, ya kan? Dia nggak ngomong. Tapi boleh nggak dia nggak pegang? Boleh. Cara Yesus banyak, saudara. Tapi untuk yang orang ini, yang kusta ini, dia pegang. Kenapa, saudara? Karena orang sakit kusta ini, saudara, pasti nggak tahu udah berapa lama ya. Dia sedih, dia sakit, badannya menderita, ya, saudara. Juga nggak bisa sama-sama dengan keluarga. Juga apa? Dihina orang juga ya, kotor, bau kan bau kayak gitu, saudara. Apa borok-borokan begitu, saudara. Ya kan? Jadi bukan saja tubuhnya sakit, jiwanya, batinnya juga luka-luka batin, saudara. Jadi Yesus menjamah dia, saudara. Juga menjamah batin. Ya, batin-batin yang luka. Dia bukan saja luka fisik, borok-borok gitu, saudara. Tapi hatinya juga. Hatinya juga, ya. Jadi Yesus bilang, saya mau sembuhkan, langsung sembuh dia, saudara. Nah, setelah dia sembuh, 他接近了以后，耶稣吩咐他2件事情，很严厉的。Setelah sembuh, Yesus berpesan sangat serius sekali, ngomong dengan keras. Ada 2 hal, ya, ada 2 hal. 第一呢，就是怎么样呢？你不可以告诉人呢，你不可以告诉人。第二呢？第二，你要照着你是犹太人呢，你就知道照着我们犹太人的这习惯，如果一个麻风病的人呢，如果得到好了啊，得到医治了，好了以后呢，他就要去把这个身体给祭司查看，这个祭司也受到训练啊，祭司查看看看你身体
啊，真的你洁净了，你好了，你就要怎么样？你就要献祭，你就要献这个洁净的礼，洁净的礼要献祭，然后你就可以回家，你就可以跟你的家人这个团聚在一起了啊，几年了没有见面，如果你得到医治，你才可以这样做。所以有证明，祭司查了证明了啊，就有证明书，你可以回去了，你可以回去。所以呢，不是说不可以告诉人，你要先去给祭司查看，他给了证明以后，你才可以回家，人家看见你也不会害怕，知道已经被证明了。如果你这样直接回家，人家不知道你好了不好了，是吗？这也是为你好的缘故。可是这个人呢，出去呢，倒说了很多，也是说不可以，不可以，不可以，你要先去见祭司，但是他呢就到处宣扬了，我们没有看见，圣经没有说他到底有没有去见祭司，我们不知道，我们不知道。所以这个人好像很热心，很热心，结果呢怎么样呢？他到处传到耶稣呢不能够露面了。耶稣本来是安安静静的，但是就给这个人呢到处去说了，说，就反正拦阻了耶稣的侍奉。这错误的热心常常是拦阻，所以我们要听耶稣说什么，圣经说什么，我们就照着走，不要自作聪明啊，不要自作聪明。Saudara sekalian, jadi setelah orang ini sudah tahir sembuh, Yesus memberikan pesan yang sangat keras sekali. Ada dua hal yang Yesus pesan, ya, dua hal yang Yesus pesan. Dikatakan apa? Dikatakan kamu, ya, jangan ngomong-ngomong, jangan nyebar-nyebarin, ya. Kamu jangan sebar-sebarin. Kamu yang pertama apa? Kamu harus diam dulu nih. Lalu pergi menemui imam. Kasih imam periksa. Karena kalau orang Yahudi begitu, di dalam hukum Musa ada ketetapan. Orang sakit kusta kalau sembuh dia harus pergi menemui imam. Dan imam cek, periksa. Imam ini juga udah dilatih, saudara. Dia bisa lihat, ya kan, keadaannya bagaimana ini orang. Jadi dites juga. Ya, ada proses-proses yang dites. Tahap ke-1, tahap ke-2, seperti itu, saudara. Nah, setelah udah dites, oh benar sembuh, tahir ya. Dan orang itu harus memberikan persembahan, ya, korban persembahan pentahiran, penyucian, udah bersih ini, ya, udah sembuh. Nah, kalau udah sembuh baru kamu boleh pulang. Udah dibuktiin, ada surat keterangan, dibuktiin. Nah, baru boleh pulang kumpul keluarga. Kalau belum demikian, saudara, udah pergi dulu, orang nggak tahu kamu udah sembuh apa belum. Orang juga takut, saudara. Ya kan? Nah, ini sebetulnya bukan buat orang ini juga baik nih sebetulnya, buat yang sakit udah sembuh. Tetapi orang ini bagaimana, saudara? Dia nggak dengar ngomongan Tuhan. Dia kesenangan, dia pergi, dia udah kayak tiup trompet tuh, saudara. Yesus bilang jangan ngomong dulu, bukannya nggak boleh kasih tahu. Belakangan tunggu kamu udah dibuktikan dulu, begitu. Ya. Ayat 45, tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu, ya, menyebarkan kemana-mana. Sampai-sampai Tuhan Yesus nggak bisa lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Tadi Yesus nggak mau gembar-gembor, saudara. Yesus nggak mau gembar-gembor, tapi karena orang ini begini, ya, tiup-tiup trompet, mau tidak mau Yesus pergi ke tempat sepi. Saudara, seringkali kita punya antusias, kita punya gairah, tidak di dalam kehendak Tuhan, bertentangan, ya, malah menjadi penghalang buat pelayanan Tuhan Yesus. Saudara, kita harus belajar bagaimana dengar ngomongan Tuhan, ya, petunjuk Tuhan kita harus menaati. 在圣经里面，麻风病是象征人的罪。这个麻风病的细菌怎么样叫人家受苦？同样的，在人心中、心灵里面的罪恶，也是叫人痛苦失望，痛苦失望，并且带来死亡。耶稣基督降世为人，传天国的福音，宣扬上帝的爱，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为耶稣看见世上人的生命我们很短暂。摩西在诗篇里面说，人一生的年日70，若是强壮可到80，当然也有100岁的
不是没有，但是很少很少的。转眼成空啊！所以耶稣基督来到世界传天国的福音，医治不少的这个疾病的人，传福音，释放那些被鬼所压迫的人啊！传天国的福音，把永生赐给人，然后也陪伴人，伴随人在这个人生的道路里面啊！我们信了耶稣，在世界的道路里面也会碰到很多很多的疾病啦、苦难啦等等，有耶稣他就伴随我们啊。所以这个希伯来书的作者就给我们看见说什么呢？耶稣基督来到世界，要败坏那掌死权的魔鬼并且要释放那些一生因为怕死而成为死亡的奴仆，而成为魔鬼的奴仆。耶稣来就是要释放人从这些惧怕捆绑当中。耶稣基督的降世为人，带来永恒的盼望，赦罪的平安，并且他要伴随我们走世界，圣经也象征什么呢？好像一个旷野的道路他伴随我们走在世界的旷野的道路。在你的人生里面，耶稣是不是也伴随你走你人生的道路呢？ Saudara sekalian, di dalam Alkitab sakit kusta ini melambangkan apa? Melambangkan dosa. Penyakit kusta melambangkan dosa. Bagaimana penyakit kusta membuat manusia menderita secara fisik dan juga secara batin. Demikian juga dosa, dosa menggerus manusia, dosa menyiksa manusia secara fisik dan juga secara batin. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, memberitakan kabar keselamatan, membawakan berita kerajaan sorga, memberitakan kerajaan sorga. Saudara, dia juga membebaskan orang-orang yang tertekan. Tadi kita sudah lihat, sekarang juga banyak orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat, sangat-sangat menderita sekali. Nah, Yesus datang ke dalam dunia. Di dalam kitab Ibrani, penulis Ibrani berkata, Yesus datang ke dalam dunia untuk memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian, Yesus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Takut kepada maut jadi hamba maut. Dan iblis, bagaimana dikatakan? Iblis berkuasa atas maut. Dan manusia takut maut, manusia jadi hamba maut. Hamba maut ya hamba iblis. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Yesus datang menjelma menjadi manusia, datang ke dalam dunia membawakan berita kesukaan, membawakan keselamatan, membawakan pengharapan, memberikan kehidupan yang kekal kepada orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan saja demikian, kita setelah percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih di dalam dunia ini. Dunia kadang-kadang juga dilukiskan seperti apa? Seperti kita jalan di padang gurun. Banyak tantangan. Tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, Dia mendampingi kita. Dia menggiring kita, Dia mendampingi kita berjalan di dalam dunia sampai kita bertemu dengan Dia. Apakah di dalam hidup saudara ada dampingan Yesus Kristus? Yesus rindu mendampingi saudara. Mari kita berdoa. 天父上帝，我们谢谢你的恩典，你差派你的儿子耶稣基督，不但是拯救我们，做我们的救主，带我们进入天堂，给我们永恒的盼望，给我们永生。我们也感谢你，在我们还走世界的路的时候，还在这个世界的路程的时候，你也没有撇下我们一个人，你也是伴随我们，你也是加力量给我们，你安慰我们。当我们疲倦的时候，你加力量；当我们灰心的时候，你鼓励我们，用你的话鼓励我们。我们非常感谢你。
Terima kasih Bapa kami di dalam surga, Engkau mengutus Yesus datang ke dalam dunia, bukan saja memberikan pengampunan dosa, membawakan hidup yang kekal, membawakan pengharapan, memberikan kerajaan surga kepada kami. Dan semasa kami berjalan di dalam perjalanan di dunia ini, Engkau juga mendampingi kami. Karena ada banyak tantangan-tantangan di dalam dunia ini. Engkau memberikan kekuatan. Waktu kami sedih, Engkau menghibur kami. Waktu kami mengalami sakit, Engkau juga memberikan kekuatan menyembuhkan kami. Waktu kami ada kendala di dalam kehidupan ini, Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk dampingan Tuhan. Tuhan mendampingi kami, Tuhan juga menjadi kekuatan di dalam hati kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 世界虽然有许多苦难，有许多的病痛灾祸，但是感谢上帝，他差派他的儿子耶稣基督为我们降世为人，在十字架上为我们受死流血，把永生的生命赐给我们。不但如此，耶稣基督在我们这一生的时候也伴随着我们，这岂不是最大的祝福吗？ Kita mengucap syukur kepada Tuhan, dunia walaupun banyak susah, banyak bencana, banyak kesedihan, sakit penyakit, namun Allah mengingat kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus mati buat kita, menebus dosa-dosa kita, memberikan hidupnya kekal kepada kita. Lagi pula di dalam perjalanan kita di dalam dunia ini, Yesus mendampingi kita. Bukankah ini suatu keindahan yang terindah? Kita angkat satu puji-pujian, berkat terindah di dalam hidupku.在无数的岁月里，我用星星画出你，你的恩典用真心让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。在无数的岁月里，我用星星画出你。你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你。你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。